Satu hari bersama saya. Obviously lakonan semula. Start every day by yourself. Me time yang paling best adalah bila dunia kita cuma ada kita dan pencipta. Of course, kalau anak tiba-tiba terbangun dan join, kita santuni dia. Kemudian, kita kickstart hari dengan rutin yang selari dengan apa kita biasa. This is contohnya. Yang penting, do what we love. And then, baru kita start fulfilling our roles. Sebagai isteri contohnya, the key to your hubby's heart adalah ikut perut dia. Kemudian rutin fitness sendiri. Sebab badan kan amanah Allah. Kena jaga. Badan anak-anak pun sama penting dengan akalnya. Kena jaga. Suri rumah ke, working mom ke, semua champion dalam caranya. Lepas tu kifayah kita. How do we serve masyarakat keliling kita? Kebajikan pekerja kita, adakah kita dah laksanakan segalanya sebaik-baiknya? Kalau kita ketua, mereka pun kita kena jaga. Untuk dunia, bagaimana kita santuni makhluk Allah yang bukan berakal macam kita? Doing good to the world would do us good pun kena jaga. Sebab hanya bila kita bahagia, baru kita dapat membahagiakan semua. Hidup dalam banyak atau sedikit dengan anugerah pelbagai atau terhad, yang membezakan orang bahagia dan orang yang tidak adalah kecukupan. 10,000 orang ada 10,000 makna cukup. Untuk seorang saya, cukup sekadar semuanya sihat dan ceria. Lengkap sudah sehari saya. Okay. Minta stapler. Kenapa muka monyok ni? Bukan nak kahwin ke minggu depan? Patutnya happy nak kahwin. Orang semua happy tau nak kahwin. Excited gitu. Stres lah kak. Kenapa stres? Tak tahu lah. Alia rasa macam betul ke Alia nak kahwin ni? Betul lah minggu depan nak kahwin kan? Tapi macam kahwin tu scary. Kenapa scary? Alia rasa macam kalau Alia kahwin nanti, Alia akan downgrade hidup Alia. Weh, kenapa fikir macam tu? What do you mean? Like macam kalau dah kahwin tu, lepas tu macam jadi makin macam statik kat situ, tak boleh nak jadi lebih bagus macam tu? Yalah, sebab sekarang Alia dah happy. Macam I have a great career, ada duit, happy dengan family. Kenapa nak macam tambah macam beban? Susah ni. Sebab benda lah ni kita akan libatkan sunnah, realiti hidup. Macam ni lah. Kopi dengan Kak Fin, 11 pagi, hari Isnin. Kahwin, upgrade ke downgrade? Nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Bersama Susu Juna, susu kambing sedap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama Kak Fin hari ini Dan Alia dalam rancangan Kopi dengan Kak Fin, di mana kita akan borakkan tentang apa yang kita rasa patut diborakkan. Betul. Tapi ingat, kita bukan borak pasal agama, kita borak-borak Kopi dengan Kak Fin je. Kopi dengan Kak Fin bersiaran di Fin 3 Senen Bahad, HQ Susu Juna dan Fin Jamal RTW dan Dapur Fin Jamal, menerusi Facebook Fin Jamal RTW dan Instagram Fin Jamal.
Tapi kita tahu sekarang ni Instagram dia ada limit 1 Yes, jam. 1 jam saja. Lepas 1 jam kalau dia mati, go straight to Facebook Fin Jamal RTW. Okay, kalau nak tunggu kat sini takut loading lama, lepas tu tahu dah habis. Terus kalau ada Facebook terus tengok daripada Facebook je. Betul, sama je, tak ada Sama berubah. je. Okey, tapi in case ada apa-apa gangguan platform boleh tukar je mana-mana lah, insya-Allah. Okey, kita bersiaran setiap selang Isnin jam 11 pagi. Tapi ini sudah akhir sudah ni. Tak ada lagi Ya Allah, selepasnya. cepatnya dah habis season 1 dah 10 episod Kan? dah, Ya Kak Allah, Fin. 2 bulan lebih juga kita Itulah. Alhamdulillah. So harapnya korang pun adalah dapat manfaat mana-mana, Betul. jariah daripada apa yang kita dah kongsikan, InsyaAllah. insya-Allah. Okey, apa tajuk kita hari ni, Alia? Tajuk kita untuk episod 10, episod yang terakhir kali ni adalah kahwin, upgrade atau downgrade. Sebelum tu nak bagi tahu tajuk ni pilihan beliau ya. Dia Oh, memang ya. meminta sangat tajuk ni. Betul, Alia sendiri yang minta sebab yelah, setiap yang hidup dah ditakdirkan ajal dia, maut dia dan juga jodoh. Jadi setiap dari kita yang bujang biasanya selalunya akan end up kahwin lah kan. Akan end up kahwin. Biasanya lah. Okey. Minta statistik itu gigil kan. Lepas tu? Adakah semua orang akan berkahwin? Tak. Tapi ramai antara kita berkahwin juga akhirnya dan mendirikan rumah tangga. Ada yang bahagia, ada yang end up lain. Yelah, lain orang lain dia punya jalan cerita. So soalannya, ada ramai yang mengadu. Banyaknya kaum hawa mengatakan bila berkahwin ni rasa macam downgrade untuk diri diorang. Kiranya dialah yang kena jaga anak, dialah yang daripada segi badan dia yang banyak hilang. Yelah, lepas bersalin apa semua, banyaknya impact pada perempuan. Dan perempuan juga yang akan dipersalahkan kalau dah tak cantik ke apa ke, semua salah perempuan. Muka dia lain ni, baca ni ketakutan saja sebab dia tahu nak kena hambur sekejap lagi. Takut. So, Okay. kahwin ni upgrade ke downgrade sebenarnya? Itu yang kita nak bincangkan hari ni. Sebelum tu, Alia cadangkan kalau korang ada apa-apa soalan berkaitan dengan tajuk, korang komen terus dekat bawah. Nanti Alia akan bacakan untuk Kak Fin jawab di slot Q&A. InsyaAllah. Okay, sebelum tu kita tengoklah dulu cara nak buat frap susu junah. Let's go. Kopi dengan Kak Fin, kahwin upgrade ke downgrade, bersiaran secara langsung di Fintri Sdn Bhd, HQ Susu Juna, HQ Fin Jamal RTW dan juga Dapur Fin Jamal pada setiap selang Isnin jam 11 pagi. Tapi kali ni adalah episod yang terakhir untuk season ni. So, InsyaAllah. selang Isnin depan akan ada di YouTube pula. Selang tu lagi ada apa? Selang Ada lagi. Okey, kita teruslah masuk ke soalan yang pertama. Kahwin ni Kak Fin, achievement ke? Bila kita dah kahwin, kita dah tak boleh nak buat keputusan ikut kita 100%. Semuanya nak kena bincang. So honestly, kahwin ni achievement ke? Okey, akan nak jawab soalan tu dengan soalan yang mudah saja. Okey. Kita makan ni sebab lapar ke sebab kita nak makan?
Lapar lah. Tapi ada orang makan sebab orang lain tengah makan, betul tak? So sebenarnya soalan tadi tu, adakah ni achievement ataupun tidak, kita kena tanya diri kita, adakah marriage ni satu solution ataupun adakah ia satu objektif? Dan dia sebenarnya boleh je interchange. Ada waktu kita rasa benda ni objektif, ada masa kita rasa dia solution. Tapi dia macam ni lah, kita tengok dari awal. Kita tengok dulu jenis-jenis orang yang kahwin. Siapa yang kahwin? Ada orang kahwin sebab terpregnant. Ada orang kahwin sebab nak trap pasangan. Maksudnya macam aku suka ni, mamak ni boleh tanggung aku semua hidup. Kahwin dengan dia. Ada orang kahwin sebab mak dia suruh. Ada banyak sangat objektif, reason and everything. So what is the macam marriage tu apa? Adakah ia solution atau tidak? Kalau memang katalah objektif saya adalah untuk kaya, jadi marriage adalah solution sebab marriage dengan orang kaya. Betul tak? Kalau macam kita menganggapkan perkahwinan itu adalah objektifnya, maksudnya aku nak perkahwinan yang diredai Allah. Jadi itu objektif. So you would get the best method untuk mencapai objektif tu. Macam akak pernah bagi contoh kat korang. Pakai tudung ni, adakah ia objektif ataupun adakah ia method untuk mendapatkan objektif? Faham tak? Akak memudahkan. Itu sebabnya ada orang pakai tudung, dia akan dia pakai tudung tapi memashionkan. Sebab tujuan dia bukan tujuan dia semata-mata pakai tudung. Dia bukannya untuk menutup aurat. Kalau objektifnya adalah untuk menutup aurat, tak kisahlah pakai kotak pun boleh. Faham tak? So bila kita nak cakap pasal marriage ni, akak nak Alia kita anggaplah macam borak ni dengan Alia je lah. Borak-borak akak dengan Alia je lah. Kan? Dan anggaplah korang ni apa yang korang boleh ambil, korang ambil. Macam kiranya Alia nak kahwin ni, adakah ia satu benda yang Alia rasa ni satu achievement, atau benda ni akan jadi trapkan Alia? Because if you define marriage dengan whatever definition that you have, itulah jawapannya. Faham tak? Maksud Alia dengan soalan macam kahwin ni achievement ke tu, sebab biasanya parents yang traditional lah, biasanya kahwin ni macam nak cakap, bila kita dah habis belajar kan, kerja. Itu the next step. Just the next step yang kau kena buat. Kau kena kahwin. Macam tak kahwin lagi ke? Kahwin lah. Bila nak kahwin? Macam kahwin tu seolah-olah kahwin tu dia macam the next SOP. Macam memula kau kena belajar. Lepas belajar kau kena ni, kena gini. Lepas ni kau kena kahwin. Dah kerja kena kahwin. Kena ke? Jawapan kena tak kena tu, jawapannya semudahnya tak kena. Itu memang betul-betul tak kena. Okey, tapi soalannya kat sini, macam akak sudah cakap, jangan tolak sunnah. Jangan tolak sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap bukan di kalangan umatku orang yang menolak sunnah aku. So kita jangan jadi orang yang cakap marriage is not for me. Bukan je, tak boleh. Kita kena tahu yang macam ikut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita kahwin. So kita memang nak kahwin. Cumanya memilih. Jangan akak tak nak kita kat sini, siapa ada berapa ratus orang kat sini sedang menonton, akak tak nak kita gunakan kau tu lah memilih sangat. Pilihlah. Kita nak beli baju pun pilih colour. Betul? Kita nak beli, nak pergi kedai fast food pun kita pilih nak plate mana, betul tak? Ini forever. Dan tak salah untuk memilih. Kalau macam kau asal main kahwin aja, lepas tu yang jahanam hidup kau, dan itu adalah kerosakan ke atas diri sendiri. So kena kahwin atau tidak, tak adalah kena tu. Tapi kita kena tahu ini adalah sunnah dan kita nak ikut apa yang disunahkan ke atas kita. Jadi kita bolehlah memilih. Boleh. Dan kalau macam akak tanya Alia, kalau katalah dah tak ada langsung calon, lepas tu ada seorang ni, lepas tu dia jadi tai arak, aku nak kahwin dengan kau, gitu. Lepas tu macam tak apalah, okeylah, tak ada orang lain, boleh je lah. Tak boleh macam tu. Faham tak? Kena juga pilih. Kalau macam bagi akak, kalau macam katalah akak anggap korang macam anak-anak akak. Kalau katalah korang cakap macam calon yang ada gini tapi fasik, tak elok, tak semayang, tak apa. Lepas tu tanya, mami macam mana nak ke saya kahwin? Akak akan cakap lebih baik kau bersendirian tak kahwin daripada kau kahwin kau masuk ke dalam jerat yang sangat salah. So it's fine pun kalau dia macam kalau tak kahwin lagi tu macam take your time apa semua tu, tak ada masalah kan? Yang salah statement kita. Dan akak faham a lot of us menggunakan statement yang macam tak apalah, mungkin kahwin is not for me. Itu sebenarnya defense mechanism. Kita macam faham tak? Macam kita tak nak mengaku yang kita sedih. So kita cakap aku tak minat lah. Macam tu lah. Padahal kita pun nak je kahwin. Itu sebabnya akak cakap pemilihan perkataan kena betul. Tak boleh main cakap ada tak nak. Sebab kalau kita salah cakap, takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dia reject kita daripada umat ni. Kita tak nak macam sebab tu. sunnah Rasulullah. So kita tak bolehlah cakap
kahwin is not for me. Nah, Cuma dia not tu. yet. Cakap macam ni. Ini akak bagi template kat semua. Aku nak kahwin. Tapi jodoh yang selari dengan syarak tak ada lagi. Betul? Betul. Alia kalau nak kahwin, Alia rasa macam asal boleh saja ke Alia nak cik yang betul-betul? Mestilah nak betul-betul yang boleh bimbing. Betul-betul. Tak adalah Alia macam kalau memanglah kalau dapat muka handsome, kaya raya tu best. Tapi kalau macam katalah handsome, kaya raya tapi tak semayang. Alia nak ke? Nak. Faham tak? So kita semua ada definition yang kita hendak macam tu. Dan kita pun tak boleh nak cakap macam sebab kadang-kadang kan orang dah kahwin ni dia akan pergi kepada yang belum kahwin. Kau ni milih sangat tengok aku dengar bermajid kau. Gitu okey je gitu. Nanti dah kahwin ubahlah dia. Kalau kita tak mampu kita jangan setuju. Dan kita dah kahwin ni kita jangan nak paksa-paksa orang kahwin dengan suami macam suami kita ke, isteri macam isteri kita. Tak kena mengena kita. Kita kena bagi ruang pada orang. Dan lagi satu, sebenarnya kita kena faham the reason why generasi muda menolak untuk kahwin ni memang tak nampak marriage ni relevan sebab kesalahan orang-orang bayi-bayi akak dan mak bapak kita. Faham tak? Maksudnya macam anak-anak muda sekarang dia nampak contoh-contoh yang di masa silam. Betul. Faham tak? Dia nampak makcik-pakcik dia nampak kawan-kawan dia. Betul. Jadi trauma tu ada sebab macam aku nak kahwin tapi kalau aku kahwin untuk dapat itu aku tak nak. Macam aku dah happy macam ni. So faham tak? Betul. So dia itulah orang cakap macam kita ni kita punya decision. Akak pernah cakap bab ni macam akak kata decision kita yang kita rasa cuma affect diri kita sebenarnya salah. Whatever our decision dia memang akan affect, ada ripple effect kepada masyarakat juga. So walaupun katalah yang bercerainya kita tapi cara kita menyantuni penceraian tu kita gaduh depan semua orang, kita tunjuk jadi orang yang elok-elok berminat nak berkahwin terus macam aku tu takutlah nak kahwin sini. Katalah ada viral perempuan educated lepas tu macam layan suami macam tahi. Lelaki tu je itu dia ada dekat us this one girl lah dia macam buat statement lepas tu datang orang lelaki ni dia cakap Kak Fin kalau macam ni lah perempuan zaman ni saya rasa takut nak kahwin Kak Fin. Faham tak? Sebab contoh orang, anekdot orang tu, testimoni terus orang dia chop orang educated macam ni. Tak nak lah aku nak cakap orang biasa lah pula gitu. So tak adalah masalah nak kahwin jenis apa sekalipun, cumanya whatever subculture that you represent itulah dia benda yang kita kena jaga. Apatah lagi kita orang Muslim, lagilah kena jaga. Kita silap sikit orang bukan Islam akan cakap orang Melayu kalau ni ginilah. Tak nak kan? Wallahu a'lam bissawab. Okay, soalan yang soalan yang kedua. Your life is not yours anymore. Kita semua ada hidup masing-masing. Ada cita-cita yang mungkin bila kahwin ada benda yang kita nak yang kena tolak dan buang demi kelangsungan perkahwinan kita. Pendapat Kak Fin untuk orang yang rasa macam tu. Alia pun personally akan rasa macam tu. Betul. My life will not be mine anymore. Akan nak tanya. Alia rasa bukan nak tanyalah, akan nak bagi statement. Alia adalah sangat-sangat self-dependent. Betul tak? Sangat independent. So dan kita tak boleh nak judge daripada mana datang benda lah tu. Biasanya orang yang sangat-sangat self-sufficient boleh hidup diri sendiri and everything sebab dia dah habis reliance pada orang. Maksudnya mungkin di masa silam dia ada rely pada siapa gelak nervous. Yelah tu masa dia macam Kak Fin membaca diriku. Sebab Alia dah besar and then adik-beradik Alia lain pun dah tua. So Alia yang paling tua yang untuk jaga parents. Betul. Jadi macam dia macam ni. When you sebenarnya sifat perlu bermasyarakat ni fitrah tau. Maksudnya kita perlu each other and everything. Tapi macam Tarzan yang cerita kanak-kanak tu, macam after a while and dia dah biasa bersendirian, dia pandai jaga diri dia sendiri. Faham tak? So maybe untuk sesetengah orang dia dah biasa dependent, dia dah tak nampak perlunya daripada orang. Akak akui benda tu adalah akak. Sebelum akak kahwin dengan abang, kawan-kawan akak semua tahulah akak mampu buat sesuatu, duduk seorang dah terbiasa. Getting married was hard for me because akak tiba-tiba nak kena consult orang, nak kena orang tu adalah suami pula tu, lepas tu dalam Islam lepas tu macam aku kena ikut pendapat kau pula, lepas tu dalam family aku cara macam ni, family kau pula macam tu, macam mana macam tu. So jangan masuk dalam marriage
kalau kita tak bersedia dengan benda Allah tu. Terutamanya seandainya kita perempuan. Kalau kita perempuan masuk dalam perkahwinan, kita kena ingat macam mana sekalipun suami dia ada superiority atas kita. Tapi kalau katalah daripada sekarang kau dah tahu ego kau macam mana, kau dah tahu jenis macam mana kau tak boleh nak dengar, kenapa kau tak pilih pada awal? Faham tak? Kalaulah education suami adalah satu isu kepada kau, kenapa kau cari suami yang lebih rendah dari kau? Kalau kau terima suami kau education dia biasa, lepas tu dah kahwin, lepas tu suami bagi nasihat, kau pun bukannya pandai sangat, then why do you marry the partner? Faham tak? Adakah ini macam semua orang? Tak, ada orang, ada isteri macam aku tak kisah apa nak dengar pendapat kau, tapi walk the talk lah. Kau nak nasihatkan aku, kau pun kerja bukannya tinggi. Jadi kalau kau tahu daripada awal suami kau macam tu, lepas tu kau masuk dalam tu, lepas tu kau kahwin semata-mata untuk menolak mendengar dia punya apa final say whatever, then let us just do everybody a favor. Faham tak? Perkahwinan ni lubuk pahala. Seandainya macam mana macam ni, katalah dekat meja ni ada emas berkoyan-koyan. Okey, kau tahu kalau kau nak duit kau datang sini. Logik tak kita datang kat sini, diri atas ni berak kat dia? Tak, betul tak? Sebab ini lubuk. So if you know this is the source for you untuk dapatkan pahala, why would you mess it up? Faham tak? Marriage adalah lubuk pahala. So kalau kau kahwin semata-mata untuk menjahanamkan potensi kau, bukan saja kau tak dapat pahala tu, malah kau dapat dosa. Why? Betul. Faham tak? Elok tak ada dosa, berdosa. Kalau kita rasa marriage is not for me sebab tak jumpa lagi pasangan yang betul-betul sesuai dengan kita ke apa ke, dan kita cakap tak apalah, aku sabar dulu. Wallahu alam, bisa aku buat kebaikan pada mak bapak aku, Allah akan datangkan pada aku lelaki sesuai dengan aku. So honestly memang kita kena fikir dulu pun sebelum kahwin. Memang kena ambil masa lah. Sebab dan bila kita tak faham yang orang perempuan, kita dengar cakap suami orang selalu fikir orang perempuan Muslim ni dia jadi dibodoh-bodohkan suami. Salah, dia bukan macam tu. Ketaatan seorang perempuan, seorang isteri kepada suami tertakluk kepada apa yang selari dengan syarak. Kalau suami dia cakap, yang buka tudung, I don't like you pakai tudung ni, itu selari dengan syarak tak? Tak. So wajib ikut tak? Tak. Kalau katalah isteri duduk rumah tengah macam tengok TV, kong gelak-gelak, lepas tu suami cakap, tak boleh macam ni, awak kena kurangkanlah tengok hiburan. Kena ikut tak? Selari tak dengan syarak? Selari. Kena tak ikut? Lagi kena. Maksudnya dia punya level wajib tu jadi double wajib sebab dah ada arahan daripada suami sekali. Gitu sebenarnya. So dalam perkahwinan ni dia kena ada sama-sama. Nak kahwin ni dua-dua kena let go kon ego tu. Yang laki-laki pun kau dah tahu kau nak kahwin dengan isteri kau. Isteri ni dia bukannya kau punya sub worker. Jadi macam kita pun kena sama-sama. Suami kalau respect isteri, isteri akan respect suami. Tapi that is in ideal world. Secara idealnya itulah dia. Tapi of course kadang-kadang isteri yang baik dapat suami yang tidak, suami yang baik dapat isteri yang tidak. So itulah sebabnya kita jaga diri kita, hubungan kita dengan Allah, supaya Allah akan bagikan kita balasan yang baik-baik, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Faham. Apa tadi ya? Kena tolak kelangsungan perkahwinan, apa lagi? Tak apalah, kita sambung kejap lagi. Kita iklan dulu. Sebenarnya korang boleh walk in tau. Walk in nak tengok timeline juga? Ya. Boleh Cuba je. tengok macam mana nak walk in. Dah live baru dah bagi tahu. Dah nak tutup. Okey, bye.
Okey, kita terus ke soalan yang ketiga. Melengkapkan yang sedia lengkap. Orang kata bila kahwin ni kita kena saling melengkapi, kena saling bertolak ansur. Tapi kalau kita dah selesa dan rasa sedia lengkap sebelum kahwin, honestly apa point marriage tu? Sebenarnya kan melengkapi ni ayat dalam drama dan filem je. Sorry, script writer di luar sana, minta maaf. Tapi betul lah ni, apa yang akan nak cakap ni korang kena dengar dan hadam betul-betul. Kenapa perkahwinan tak jadi? Because kadang-kadang bukanlah macam dia saling benci-membenci ke, permulaannya cinta sama cinta betul, tapi macam mana dia boleh tak jadi? Sebab mungkin salah seorang tu mula ada insecurities, tapi dia punya point dia insecurities lah. Maksudnya tak rasa macam oh ini akan tinggalkan aku. Ada banyak sangat overthinking whatever what not. So kita tak boleh nak cakap melengkapi apa yang tak lengkap, sebab macam awak adalah apa yang memenuhi apa kekosongan jiwaku whatever, but no. Sebagai seorang penulis lirik, saya pun minta maaf kepada masyarakat, kadang-kadang kita over romanticize benda lah ni, tapi itu yang kita rasa. Cumanya untuk orang yang belum kahwin, ini adalah tips sebenar. Okay, you should not be in a relationship if you are not happy on your own. Okay, ini boleh jadi quote ya. Sebab apa? Kalau awak sebelum kahwin awak tak happy, thinking this marriage would make you happy, it won't. It won't. Sebab bila you think that person boleh fill it up, lepas tu kau dah tahu bila dah kahwin, kau dah tak ada option lain and everything. Rupanya macam ini bukan orangnya, aku tak nak sirap, aku rupanya nak air oren. Contoh. Then kau dah rasa terperangkap. Ada satu analogi, I can't remember I got it daripada mana, but dia macam ni. Perkahwinan ni dia macam anggapkan ada orang ada ice cream cone. Setiap orang dah kena ada ais dekat dalam kita punya dekat cone tu dah ada satu ice cream dah. Okay. Bila kita kahwin, kita just tambah additional scoop. That's all. Kita tak boleh jalan dengan cone kosong. Faham tak? Maksud akak, masalah kita semua adalah memikirkan aku ni ada kosong ni, siapa nak isi, itu yang bila dah lambat sangat, tak apalah, bolehlah letak sirap pun tak apa, padahal ni kon aiskrim. Faham tak? So kalau kau bersendirian, kau tak kuat, kau rasa perkahwinan boleh jadikan kau lebih kuat, salah. Tapi kalau kau dah memang kuat, kahwin, lepas tu kuat dan kuat sama-sama akan jadi strong. You understand what I'm saying or not? Itu sebabnya ramai orang bila dia kahwin, dia memikirkan perkahwinan ni macam projek. Maksudnya macam okey tak apalah awak awak isi rokok, tak apa, nanti lepas kahwin awak berubah tau. Lepas tu masuk tahun ke-10 tak berubah, lepas tu berentan. Suami saya. Bila kita tanya daripada awal kahwin dia memang merokok dia cakap nak berhenti. Kau ingat kau siapa? Mak bapak dia pun tak boleh buat dia berhenti. Faham tak? Faham? So macam for whatever, marriage is not a project. You cannot change your partner. Kau tak ada apa-apa pun dekat jasad kau yang ada pling magic dia terus berubah. Kalau kau kahwin pada tarikh 15 hari bulan 3 2001, begitu perangai dia, kau kena cakap dengan diri kau, kalau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi beginilah dia, kau mampu atau tidak? Kalau kau rasa tak mampu, jangan paksa diri. Masalah kita adalah kita jenis boleh ni. Faham? Ingat tak last time kita buat tajuk macam kita dah nampak red flag tapi kita just go through. Sebab kita nak sangat benda tu jadi. You cannot force something to happen. When you force it, itu yang tak jadi. Lepas tu dalam lama kau tak bahagia. Bila tak bahagia, mulalah Abang Majid, kita nak cerita lah, jom tu pergi lunch sekejap. Dah jadi episod lain pula. Dah jadi episod lain tu. Boleh tengok episod dulu. Okay, so maksudnya tak logik lah melengkap yang sedia lengkap tu. Honestly, bila dah rasa lengkap tu, itulah time yang kita rasa sebenarnya dah ready dah nak dah kahwin. ready. Bukannya kita tak payah kahwin sebab dah lengkap. Dia macam macam kau nak saya mencari imam untuk solat saya. Kau macam kalau tak ada imam tak boleh sembahyang. Boleh kan? Faham tak? Lepas tu yang saya mencari makmum. Kalau tak ada makmum tak boleh sembahyang. Faham tak? Tapi imagine if this person memang cakap aku dah ready. Aku dah memang jaga solat aku, lepas tu jumpa seseorang lelaki yang memang boleh jadi imam. So dekat situ je kita dah nampak aku nak mencari imam, orang yang boleh lead aku. Yang ini pula aku dah ready, aku dah sembahyang dengan betul, aku nak cari orang nak mengikut aku. Kalau pak imam ni kahwin dengan perempuan yang jadi dia pun pak imam, aja susah. Kalau makmum nak kahwin dengan makmum juga, dah pening juga. Faham tak? Both of you kena nampak benda ni kena happen. Dan of course awal-awal perkahwinan kita akan rasa susah. Macam ni, macam salah je. First few years memang gitu. Semua akan ada that doubts and everything or not. Terutama macam akak kan kahwin kita tak bercinta lama whatever, kena kenal sekejap.
Memang banyak sangat. Lagi nak kahwin, lagilah macam syaitan macam bisik. Bukan ni kot. Lepas tu dah kahwin. Tak payahlah kot. But itulah memang kena kuat semangat. Kena memang sesama, memang rasa I want to make it work. So honestly marriage ni dia bukanlah memang kahwin lepas tu macam seronok and everything. You Itu have to make it drama. work lah. Thank you for this question. Ada orang cakap saya bangkit dengan magic setiap hari. Pui. Ada hari Bangkit dengan magic. baiklah macam cinta ni macam magic. Macam tu, macam very magical every day. Tanya orang yang dah kahwin 20 tahun, 30 tahun, ada hari tengok bernapas pun rasa diam. Jangan bernapas. Gitu. Dia punya rasa letih nak tengok tu. Tapi ada hari dia tengah macam kuat hidung. Kenapa yang? Omel. Tak. Dia macam kita pun tak tahu. Dia macam hormon lah terutamanya orang perempuan. Dan nak dekat datang-datang hari tak ada semayang tu mulalah bernapas diam. Macam tu lah. Okay, so but whatever it is, I believe that macam kita semua nak berada dalam hubungan yang panjang. Tak ada orang macam saya nak kahwin supaya minggu depan sudah bercerai. Tak ada. Semua orang nak, cumanya bila kita nak kahwin, we have to understand yang this is something that we call commitment. To commit, nak istiqamah ni bukan senang. Betul. Macam nak commit kepada semayang. For life. Nak commit semayang. Ingat senang. Awal mungkin ada the first few months boleh lah. Azan ni semayang azan. Masuk minggu apa? Asal aku 6.30. Iya, aku pun ada struggle juga. Sama-sama kita semua ada struggle. So ask yourself, adakah kita ready untuk berkahwin ni? Memang betul-betul kena ready lah sebenarnya. Kena ada persiapan. Tapi kalau nak kata saya tunggu ready pun takkan ready-ready juga. Macam kalau tanya student SPM, ready tak SPM? Saya tak ready lagi. Nak tunggu ready tak settle lah. Faham tak? So dia kena ada balance juga, insyaAllah. Faham. Wow, memang enlightened tu. Minggu depan kahwin. Okay, soalan yang keempat. Ni soalan yang memang relate. Apa definisi dah ready nak kahwin? Kita kena siapkan diri sebelum nak bergelar suami atau isteri seseorang. Apa benda yang kita kena siapkan sebelum kita kahwin tu? Akak tak boleh nak jawab secara untuk semua orang. Tapi kalau Sakti tanya akak soalan ni, betul? Akak akan cakap, you are ready when you betul-betul dah jaga rukun Islam. Bagi akak itulah, pasangan kau jaga rukun Islam cukup. Sebenarnya kalau nak kata kena kaya ke apa, akak tak tahu tentang orang lain. Of course lah, tak adalah kita nak macam tak kisahlah harta ada ke tak ada. Kalau kau gelandangan pula tiba-tiba saya nak kahwin dengan makcik, saya tak ada rumah, tapi macam kalau kahwin boleh duduk sama. Macam kita macam aku bela anak aku dengan elok kan. So rukun macam dia orang kata asal okey tak apalah, tak ada masalah. Kita boleh usaha sama-sama kerja ni whatever kan. Tapi bagi akak, kalau kau memang jaga rukun Islam kau, insya-Allah untuk orang-orang sebenarnya menjadi seorang muslim ni dah whole sangat bagi akak. Amanah kena amanah. Boleh macam tak perlu akak nak cakap macam awak nak kahwin dengan anak makcik tak boleh ada affair, tak boleh mencuri, tak payah cakap je, are you a good Muslim? If you are a good Muslim, kau takut pada Allah, kau ikut Rasulullah SAW, lepas tu kau berpuasa bulan Ramadan, kau solat, kau zakat kalau kau mampu, kalau kau balik kau pergi haji, lepas tu kalau kau sedekah kalau ada ekstra macam tu, dan cukup dah untuk akak. Faham tak? So macam masalahnya sekarang ni ramai perempuan yang dah cukup syarat. Yang laki-lakinya boleh. Macam tu. So sebabnya tanggungjawab nak mendidik anak ni bukannya macam kiranya macam kita mak bapak ni didik anak lelaki kita untuk jadi a strong man. So macam calon banyak ni. Awak je dia tak bersedia lagi ni. Kiranya definisi ready tu tak adalah duit kena 100,000, kena apa, dah ada rumah kalau ke apa. katalah duit 100,000, apa janjinya lepas kahwin duit tu tak hilang? Kena scam ke apa benda, betul? Akhlak is forever. For me lah. Akak dengan suami, ya Allah, turun naik. Memang akak dengan suami, masa akak kahwin dengan suami akak let go akak punya kerja lecturer, konon-konon nak petik buah masa tu dekat New Zealand segala bagai. Sekarang ni dekat airport, sila balik. Balik lepas tu dah tak tahu nak buat kerja apa, melingkup. Start dari bawah, naik, jatuh. Itu standard. Ada perempuan tak mampu benda tu. Macam lain orang, lain kemampuan. Korang tak boleh cakap hebatnya. And di mana honestly okey je kan kalau perempuan tu tak mampu. Boleh je. Okay, macam ni akak selalu cakap dengan semua orang. Bila orang kata bestnya, macam adalah kadang-kadang orang cakap best lah dapat isteri macam Kak Fi gini. Lepas tu akak cakap lah, akak terror bahagian mampu hidup susah. Sebab akak dah biasakan diri akak tak kaya, faham tak? Akak okey je kalau tak ada duit ke apa benda, akak okey. Tapi akak paling tak boleh kalau suami akak berborak dengan perempuan.
Dia punya debur jantung aku tu. Air mata. Aku punya level. Jadi Allah bagi ya Kak rezeki suami yang tak reti bercakap dengan orang. So bila dia tak cakap aku macam bila dia cakap cuba kau ajar lelaki kau bercakap dengan orang. Aku cakap tak nak. Aku happy lelaki aku tak bercakap. Macam tu. Dan akak suka jadi translator lelaki aku. So macam aku tahu apa-apa conversation aku je. Faham tak? So ada perempuan dia tak mampu dengan suami yang tak ada duit, tapi dia mampu kalau suami dia macam pergi ke depan apa semua. So lain orang. So that's why you have to ask Allah untuk carikan siapa yang betul-betul serasi dengan kita. Faham tak? Jadi kalau kau dah nampak macam katalah untuk perempuan ni suami dia macam nampak serasi, ya Allah aku nak contoh macam ni. Doa elok jangan sondol lelaki orang tu. Contohlah. Jadi kalau kita dah nampak yang kita suka tu, lepas tu tiba kita nampak dislike macam perempuan tu high maintenance lah, tak boleh. Dan jangan approach perempuan tu. Itu dengan perempuan tu. Perempuan lain. Ada banyak perempuan lain. Faham tak? Macam dia agak sopan macam ni lah. Kau kalau nak macam kau kalau nak isteri macam Nilofa, maintenance Nilofa lah. Kau kalau nak macam isteri Lamborghini, maintenance Lamborghini. Kau kalau macam nak isteri macam Pinjaman, maintenance simple-simple lah. Betul. Faham. Semua orang macam kita pun kalau nak memilih sangat, kita kena tanya diri kita lah. Layakkah saya memilih? Gitu Macam saya tak layak sangat nak milih. Saya baik dapat suami handsome. Jangan sondol. Tumbuk nanti. Jangan. Okey, soalan terakhir kita bagi episod terakhir ni. Jadi kesimpulannya kahwin ni upgrade ke downgrade? dia macam ni. Kahwin ni sebenarnya dia bukan upgrade, dia bukan downgrade. Dia sebenarnya kau grade diri kau. Kita sebenarnya diri sendiri sebenarnya, macam dia macam ni. Macam kalau akak lah. Macam kalau orang tanya, Fin, lepas kau kahwin kau upgrade ke kau downgrade? Dia sebenarnya tak ada jawapan sebab akak dengan suami, kita punya software terus jadi sama, compatible. Gitu. Dia macam nak kata tak tahulah, macam akak rasa dalam pada akak upgrade, suami pun upgrade. Dalam ada benda yang kita downgrade, suami pun dia macam benda tu elok lah, just nice kepada kita. Itulah yang patut kita kerjakan sebenarnya. Kalau nak kata macam sekarang ni macam kalau nak kata dari segi kerja, asalnya akak lecturer, lepas tu kahwin dengan suami zero, tak ada kerja. Ada orang datang pada akak, family datang, awak dulu belajar tinggi, lepas tu jadi lecturer, lepas tu let go kerja awak yang dah bagus tu untuk kahwin apa benda, nanti awak dah siap cadang, nanti awak kalau cerai susah apa benda. Lepas tu aku macam tak apa, macam masa tu memang bagi setengah orang nampak downgrade, but because akak dengan suami ada compatibility, kita orang betul-betul want to make it work. Siapa sangka nak aja aku macam ambil mikrofon Hello tu, hello makcik, ingat tak balik dulu pernah cakap aku downgrade, tengok sekarang aku jadi apa, director company, macam tu. So downgrade, upgrade, manusia ni hidup macam roda. You cannot think yang macam sekarang level kau kat sini, the next one adalah gitu je. Gitu tak. Turun naik. Tak kira lagi ada faktor anak lagi segala bagai lagi macam-macam. So if you limit your definition, then your life would be limited. Betul tak? Tapi janganlah asal boleh saja, tak apalah kita kahwin je lah abang gelandangan, I okay saja kan. Pun susah juga. Kita semua kena ada perancangan. Effort kena top punya effort. Lepas tu tawakal ala Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Dengar tips tu. Tu tips yang penting. Catat. So sekarang Alia nak bagi peluang dekat korang untuk tanya apa-apa soalan. Korang komen terus kat bawah. Lepas iklan yang ni, kita akan jawab soalan Q&A untuk Kak Fin jawab. Hah?
Okey, kembali kita dalam rancangan Kopi dengan Kak Fin episod ke-10. Dah bersemangat nampaknya. Semangat sikit, dah habis soalan. Episod ke-10, kahwin ni upgrade ke downgrade. So sekarang kita ada beberapa soalan daripada Instagram dan juga Facebook. So Ali akan bacakan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Soalan yang pertama daripada Nur Wadha. Betul ke diri kita yang tak matang ni kadang-kadang benda kecil pun selalu buat mistake? Adakah punca jodoh lambat sampai? Oh, itu yang tadi akak cakap pasal berjalan dengan kon aiskrim yang tak ada aiskrim ni. Oh, yes. Bila kita insecure, semua benda tak betul je. So kita kena kita kena betulkan diri kita dulu. Betulkan make diri whole kita macam make whole, very nice. Apa macam kiranya selagi kita ni macam tak mentally stable. Bukanlah mentally stable, salah perkataan tu. Selagi kita belum betul-betul bertenang dengan diri kita sendiri. Content. Yeah, that's the word. Content. Betul, content. Okay? Kena content dengan diri sendiri. Macam adakah salah overthinking? Tak salah. Tapi thinking tu tak salah. Overly tu yang salah. Overthinking tu kalau macam overthinking yang macam dia macam ni. Critical itu bagus. Terlalu kritik sampai sangat pesimistik sampai macam menyalahkan diri sendiri, semua benda salah aku, itu dah salah. So kita kena juga macam kalau kita tak overthinking pun susah juga. Orang tak nak aku, orang lah bodoh. Aku tak bagus juga macam tu. Kita kena juga ada assessment, mana-mana meeting dekat company pun kena ada follow up. Itulah kaedahnya. Kita tengok juga assess diri kita. So kita assess diri kita lah. Kalau ada yang memang macam ni, dia tahu diri dia, kekurangan dia adalah overthinking. So kita fix lah. The first step of fixing your problem is admitting you have a problem. You have admitted already, then insyaAllah you can do it. I know you can. Alright, next question. Okay, next question. Daripada Siti Nur Hidayah Omar. Bagaimana kita yang self-dependent ni dah start rely pada suami atas permintaan suami tapi di downgrade oleh keluarga mentua? Okay, perkahwinan ni adalah antara suami dan isteri. Sebenarnya mertua is out of equation. Kita kalau berbuat baik pada mertua, ia lebih kepada kategori kebajikan. Untuk orang perempuan, kita punya kasta ke, ranking dia. Kita nak macam kiranya nombor satu siapa dulu? Nombor satu Allah, Rasul, of course. Lepas tu kita ada suami. Lepas suami, adakah mak mertua, family mertua ataupun family kita? Family kita. Betul. Yes, memang boleh kahwin. Okey. Dia sebenarnya mak bapak kita dulu baru mertua. Cumanya kita tahu untuk memenangi hati suami, kita ambil hati mak bapak mertua dia. Tapi kalau mak bapak mertua kita lah. So kalau mertua kita tak selari dengan syarat and everything, kita boleh buat senyap, buat relax, tapi janganlah aku tak perlu hormat engkau tau mak. Jangan macam tu biadab. Tapi macam kiranya kadang-kadang mak mentua suruh macam-macam and everything kan. Jangan kita yang jawab. Biar suami. Dan kita pun jangan cakap dengan mak kau. Jangan macam tu. Sebab susah nak adab nak cakap dengan suami ni, dia ada kaedahnya lah. So macam mana sekalipun orang lelaki dia ada dia punya kepimpinan dia tu. Dan tak boleh ke Alia kalau akak buat salah, Alia macam bos ni bodoh lah. Tak boleh kan? Ada cara nak menegur kan? Bos, Alia rasa kena bawa cini. Betul tak? Itu cara Alia nak cakap. So begitu juga nak cakap dengan kita punya suami. Dia so, ada suami lah yang kena apa-apa sekalipun berkaitan dengan mertua, tak kisah. Kalau awak lelaki, mertua awak yang tak betul, ataupun awak perempuan, mertua awak tak betul, jangan kita yang soundnya. Jangan kita yang tegurnya. Itu bukan cara dia. Nak jadi suami ni tanggungjawab besar. Besar. Nak kena protect wife dia, nak kena utamakan mak dia juga. Betul, itu memang sangat susah. Memang kena ready. Kalau isteri suruh suami buat pilihan, akak boleh cakap kejam lah. Boleh tahan kejam lah. Kalau awak tahu suami awak memang dia je tonggak utama keluarga, kenapa awak sibuk nak kahwin dengan dia juga? Faham tak? Cinta ni, cinta, tapi macam berbalik ke cinta kau tu bawa dia ke neraka. Faham tak? If you really love your husband, kita takkan paksa dia untuk pilih. Faham tak? Itu pendapat akak lah. Wallahualam bisawab. Betul, sebab itulah kena ready kalau nak kahwin. Yes. Alasan kan nak justify ke? Tadi baru macam dah boleh nak kahwin, macam dapat patah balik dah ni. Okay, soalan daripada Eng J Ten. I'm almost 40, tak tolak jodoh. Tapi kalau dah tertulis tak berkahwin sampai bila-bila, kena redha je lah, ya tak? Ternyata bukan semua makhluk ditakdirkan berpasangan. Tengah cari orang rusuk. Tapi baik-baik jangan salah statement ni, sebab memang Allah dah kata kita semua dijadikan berpasang-pasangan. So kita jangan macam mungkin
akak faham tu gurau, tapi refrain ourselves from making jokes yang ada direct daripada Quran. So anggaplah kalau katalah jodoh kita bukan dekat sini dan Allah dah standbykan dia dekat akhirat. Kita selalu macam sangat short sighted. Jangan macam tu. Dan nak cakap pasal 40 tahun, I have a friend yang dia punya level confident takkan kahwin sampai dia dah adopt. Dia memang tak ada plan langsung lah. Macam dia tahu tak apalah aku takkan kahwin. Tahu-tahu umur 40 lebih, kawan daripada sekolah rendah tiba-tiba tanya khabar, kawannya baru juda. Lepas tu tanya khabar, pak kahwin. Dia sendiri macam, lepas tu cakap aku nak kahwin. Macam mana kau boleh kahwin ni? Faham tak? So rezeki Allah ni semua tak ada orang tahu. Jodoh maut ni cuma bila dan di mana je. Yes, exactly. Dan kalau katalah ini cara akan nak sejukkan hati kawan-kawan yang tak kahwin dekat atas muka bumi ni, cakap Allah dah standbykan jodoh kau dekat akhirat. Bayangkanlah, itu memang lagi tak ada perempuan yang akan menjelaskan kau. Memang kau ngendil je. Subhanallah. Menanti di sana kan? Sabar. Okey juga. Cubalah cari kata dunia dulu. Betul. Kita janganlah give up. Okay. Cakap berdiri sini je. Okay, next. Soalan daripada Zamira Martin. Tapi ada tak lelaki yang nak perempuan yang independen? Ada suami saya. Tapi jangan sondol. It takes a really, really confident man to have a confident woman. Kan sebenarnya. Betul. Macam akak alhamdulillah lah, macam tak tahulah mungkin dekat dalam toilet laki aku nangis ke, tapi taklah. Tapi alhamdulillah suami akak dia sangat-sangat firm. Mungkin juga, dan akak pun dia pun tengok kita lah. Kita pun tak ada je dengan Abang Majid tak ada. So, macam kita pun tahu bila suami kita hormat kita pun lagilah kena hormat suami kita. Tapi to answer your question, ada tak lelaki yang suka independent woman? Ada, ramai. Malah ada ramai lelaki yang rimas dengan perempuan yang dah boleh buka semua tak reti. Semua tak reti. Ada juga yang jenis rimas tu. So it depends. Biasanya dia terpulang kepada individu sendiri. Itu sebab Kak cakap, kalau kita nak cari sendiri, kita takkan jumpa. Kita ada kail, betul. Waktu kita baling tu, adakah kita confident ikan apa yang akan makan? Walaupun kita attack sangat, macam aku nak sangat ikan jerung, jadi aku pakai umpan yang confirm jerung. Adakah confirm jerung yang akan makan? At the end of the day, Allah juga decide ikan apa yang makan benda tu. Kok tiba-tiba sotong pula keluar kat situ. Hai! Kau tengah Tiba-tiba sotong pun boleh. Okay, alright, teruskan. Okay, so Nur Syalsilah tanya. Ramai tanya soalan kali ni, aktif betul ha. Kalau seorang wanita tu refuse to remarry lepas kematian suami, adakah dikira menolak sunah berkahwin? Untuk orang perempuan ni akan tak dapat nak jawab, tapi untuk orang lelaki menggunakan kisah-kisah sahabat, zaman Rasulullah SAW tu sahabat-sahabat kalau kematian isteri je terus cari pasangan sebab takutnya mati dalam keadaan tidak berkahwin. That is how much, sebab sunnah. Itu beza kita dengan para sahabat. Para sahabat dia tahu ini sunnah, dia akan kejar nak buat. Faham tak? Tapi yelah, kita faham zaman dulu choices Muslim yang betul-betul bagus ke ramai. Sekarang ni susah juga. So kita doalah macam kalau macam orang perempuan memang akak tak sure, nanti akak double check macam kiranya perempuan akan bersama dengan suami yang terakhir dia. Itu perempuan akan bersama dengan suami terakhir. Suami kalau katalah ada kahwin ramai, dia boleh pilih isteri yang mana yang akan jadi ketuanya. Okay, so macam for whatever, if macam soalan tadi pasal isteri yang suaminya meninggal, dia rasa dia tak nak kahwin, bagi akak itu adalah normal. Sebab orang perempuan dia boleh hidup tak ada lelaki sebenarnya. Orang perempuan dia kuat nak besarkan anak tak ada suami. Tapi orang lelaki dia perlu isteri. Sebab kita kena faham psychologically, memang orang lelaki tak nak cakap, dia susah nak bercakap. Dia macam akak datang dari family macam tu, abah akak kematian isteri. Sepanjang mak tak ada, sunyi rumah tu. Sebab orang lelaki-lelaki ni dia nak cakap ke anak, dia akan melalui bini dia. Dia takkan direct pada dia takkan cakapnya. Ayah pun macam tu. Ya, memang semua lelaki gitu. Walaupun dia kata dia nampak sporting ke apa ke, banyak benda dia akan lebih makan sendirilah. So better lah untuk dia meneruskan kahwin. Itu sifat kepimpinan lah sebenarnya. For our goodness lah kot. Wallahu a'lam bissawab. Soalan daripada Facebook pula. Nur Syafiqah Syukur tanya, boleh tak Kak Fin bagi sedikit nasihat untuk yang bujang-bujang yang takut dengan komitmen kahwin ni? Okey, untuk yang takut nak kahwin ni, aku nak tanya.
korang tahu naik kapal terbang boleh terempas. Naik juga. Korang tahu makan boleh tercekik. Makan juga. Korang tahu jalan-jalan kat depan boleh kena langgar kereta. Korang jalan juga. Kenapa benda lain korang langgar juga takut tu, tapi benda ni korang rasa tak nak teruskan? Sebab syaitan tak kisah kau makan atau tidak. Syaitan tak kisah kau jalan ke depan atau tidak. Tapi nak kahwin ni benda yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan, memang Allah suruh, tapi kita jadi tak hendak because syaitan. Oh, faham. Nampak tak? Faham. Dia macam wah. Tiba dah rasa bersalah. Tak. Dia do you know that Iblis dia ada satu gathering. Dia akan macam hari ni siapa dia ada macam kira presentation tau. Siapa yang present dia buat paling jahat, dia dapat lepak singgah sana lah gitu. So hari ni siapa? Dia kata ada seorang syaitan ni, dia kata saya buat kejahatan begini-begini. Tak jahat lagi. Yang ni saya buat kejahatan begini-begini. Tak jahat lagi. Yang seorang je, saya pisahkan suami isteri ni. Ini paling jahat ni. Faham tak? Betapa syaitan benci sangat perkahwinan. Sebab antara semua ibadah, perkahwinan adalah ibadah yang tak berhenti-henti sampai bercerai. Solat daripada angkat takbir sampai settle, sampai bagi salam, itu ibadah settle, betul? Perkahwinan kalau 10 tahun perkahwinan tu 10 tahun pahala. Kalau perkahwinan 20 tahun 20 tahun pahala. Itu lubuk pahala. Tapi bayangkan macam kiranya buat air untuk suami dapat pahala, macam kau dapat pahala saja. Syaitan takkan nak kau berada dalam keadaan macam tu. Syaitan nak kau duduk kau seorang-seorang, biar kau bita dengan dunia, biar kau tak payah macam tu. Tengok Netflix, aku benci dia macam tu, bohong. Jangan macam tu. Faham. So hopefully akak dapatlah pujuk hati awak, insya-Allah. Tak semestinya macam saya akan kahwin hari ni. Siapa mau kahwin sama saya? Janganlah. Tapi maksudnya bagi tahu diri kita, ya Allah, kau tahu dak hati aku. Kau tahu aku nak sangat berkahwin. Aku nak pasangan, ya Allah. Aku nak ada kawan sebelah aku. Tapi kalaulah kawan macam pasangan aku akan buat aku lebih jauh iman daripada engkau, tak apalah ya Allah. Tapi bagi aku jodoh yang lebih menguatkan aku punya kasih kepada engkau. Dan korang jangan pula fikir macam pasangan yang mengukuh iman kita semata-mata Pak Imam saja. Jadi macam asal Pak Imam je, marilah. Tak semestinya. Kadang-kadang mendapat suami yang teruk, mendapat isteri yang teruk juga boleh mengukuhkan iman kita. Contoh Asiah radhiyallahu anha. Jangan fikir hanya kena macam kahwin dengan Pak Ustaz je di situ. Tak, kadang-kadang kita kahwin dengan orang jahat, kita dapat sabar, tapi kena betul lah. Kalau macam kahwin dengan orang jahat, lepas tu macam dekat Facebook, aku benci betul lagi aku ni, nafkah tak bagi apa benda. Dah burn kita punya pahala sabar tu. Nauzubillah min zalik. Faham. Okay, next. Next soalan yang terakhir daripada Ben Yazid kot. Sebenarnya apa maksud sekufu? Adakah masing-masing pada level yang sama? Kalau tak sama level, jadi tak sekufu ke? Kalau betul-betul itu definitionnya, kahwinlah dengan kembarmu. Itu memang tepat betul. Sama fikiran, sama level sama. Tapi sekufu ni lebih kepada brainwave kita. Kadang-kadang brainwave ni macam korang macam ni lah, kawan, best friend korang. Macam adakah best friend kita tempat kerja sama, gaji sama, background sama? Tak, tapi kau boleh masuk. Betul? So itu sekufu sebenarnya. Ada macam ada orang kalau macam level duit sama tapi still tak boleh masuk. Betul tak? Sebab tak sekufu. So sekufu ni dia adalah compatibility. And you define your compatibility. Faham. Honestly bukanlah daripada segi orang kaya dan orang kaya, bukan. Dan lagi satu, kekufuan tu dia tertakluk kepada usia kita. Macam akak dengan suami akak, awal-awal perkahwinan kufunya kami sebab kita orang muzik. Faham tak? So lagi macam as we grow older together, kita orang progress. Akak mula belajar agama and everything, lepas tu akak cari benda tu. Dan walaupun suami akak bukan orang beragama ke apa ke, akak nak pergi ke arah agama dan akak cakap dengan suami, dan suami cakap okey tak apa, kita sama-sama tapi awak jalan dulu. Dan akak rasa okey, aku boleh nak adapt dengan macam ni, okey. Tapi ada juga macam bila katalah isteri dah jalan dulu, suami tak jalan, dia rasa macam aku tak nak lah macam ni, tak boleh, aku nak yang lebih bagus juga, aku benda ke. Dan itu dia mungkin dah tak kufu lagi. So benda ala kufu tak kufu ni hanya diri kita ni boleh tahu. Kufu kafar kifi kufu. Sempat.
Okay. So sekufu tu bukanlah tertakluk pada apa yang sebenarnya. Itulah orang sama sekarang fikir sekufu tu kaya dengan kaya, orang susah dengan orang susah. Tak belajar agama? So, Kena cakap terus lah. terang. Terus kena cakap terus terang. Sebab perkataan-perkataan terma dalam agama diguna pakai dalam ceramah-ceramah motivasi yang menjahannamkan terminologi benda tu sendiri. Sedangkan dalam Islam benda ni sangat-sangat cantik. Even sebagai contoh, ni dah habis soalan tadi kan? Akan nak rap sekejap Boleh. Jom kita conclusion macam terus. Kiranya, macam kalau katalah kita rasa dah jumpa yang sekufu ni. Jangan terus tuju gitu-gitu saja. Dan lagi satu, jangan bercinta, membazir benda lah ni. Pergi ta'aruf terus. Bawa pada mak bapak semua, lepas tu masa ta'aruf tu terus settlekan. Dalam orang putih punya perkahwinan, dia ada prenuptial segala bagai. Maksudnya sebelum kahwin dia kena sign. Ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Dalam Islam sebenarnya benda ada dan cuma kita tak tulis saja. Tapi kita orang Islam kan berpegang pada kata-kata. Sebagai contoh, akak nak kahwin dengan anggap Alia laki-laki lah. Akak dah kahwin dengan Alia. Lepas tu macam kiranya, siapa dia laki-laki tadi? Susahlah aku bagi contoh. Okay, aku dengan laki aku lah. Susah nak bayang. Akak dengan suami sebagai contoh. Lepas tu akak cakap dengan suami, okey bang, kalau kita nak kahwin, syaratnya saya still nak bagi nak bagi duit pada mak bapak saya. Jadi saya kena kerja. Boleh ke tak boleh? Lepas tu suami cakap, okey boleh. Dan sampai sudah dah kahwin, dia tak boleh cakap aku laki kau kena berhenti kerja. Tak boleh sebab daripada sebelum kahwin dah settlekan bab ni. Faham tak? Kalau sebelum kahwin suami cakap kalau awak nak kahwin dengan saya, awak tak boleh kerja. Lepas tu dia cakap okeylah, kita pun kahwin. Lepas kahwin dia cakap saya nak kerja lah pula. Dia dah berlawanan dengan apa yang kita janjikan berawal. Tak boleh nak ikut. Faham tak? So, kita kena tahu dalam Islam ni apa SOP dia. Semua benda ada clear SOP. Tak adalah kalau katalah dah kahwin ni, lepas tu tiba-tiba dia cakap saya nak awak berhenti. Tak boleh. Kalau sebelum kahwin dah ada declaration yang memang kita nak kerja. Tak boleh lah. Tak boleh, tapi kita boleh lagi bargain. Saya boleh berhenti kerja tapi duit yang saya biasa bagi pada mak abah tu awak kena tanggung. Berapa saya selalu bagi 10,000 contohnya, awak kena ganti 10,000 tu. Kalau saya cakap kacang 15,000 aku bagi. Kalau dia macam saya kata nak awak berhenti lah, saya kan suami awak. Tak boleh. Sebab itu kita tak kena ikut lah. Tak, sebab perjanjian sebelum kahwin tu dah settle. Itu sebabnya jangan fikir orang perempuan ni kena teruk dalam Islam. Tak. Kita fikir orang perempuan kena teruk sebab kita tak tahu. Sama juga macam kalau katalah sebelum kahwin suami dah cakap kita terpaksa duduk dengan mak bapak saya ya sebab saya tak ada duit lagi ke apa benda ke. Lepas tu dia cakap okey tak apa. Lepas tu dah masuk tahun ke-10. Ya saya duduk sini. Dah kita dah tahu. Betul lah. So kena tahu daripada awal. Dan lagi satu ni macam untuk nasihat untuk anak-anak di luar sana lah. Siapa yang nak kahwin, kita kena tahu kita duduk mana. Kalau katalah bakal suami cakap kita duduk dengan mak dia. Kena bagi tahu suami dalam Islam kalau nak duduk satu atap boleh, tapi bilik kita tu yang bilik suami isteri tu kena buat pintu direct. Faham tak? Maksudnya biasanya satu rumah ada satu pintu besar kan. So kalau nak satu rumah kena pecahkan pintu bilik dia ni. Supaya ada dua pintu rumah. Yes. Itu caranya. Tapi macam isu-isu nafkah juga, kalau isteri kata tak apalah bang, tak apalah, small matter. Dan settle lah. Janganlah pula kita pergi kat kawan kita, kau kena pecah pintu kau. Suka dia lah nak pecah pintu. Tidak. Kalau dia sayang mak mentua dia, okey lah. Faham. In anything, orang punya bisnes, biar orang punya bisnes. Kita punya groove dengan suami kita, itu groove kita dengan suami kita. Dan lagi satu, jangan terlalu percaya dengan apa yang korang nampak dekat social media. Tak kisahlah dia terlalu bahagia ke, dia terlalu meratap ke, jangan percaya. Dan lagi satu, kalau orang cerita perkahwinan saya tak bahagia sebab gini, biasanya orang cuma cerita daripada angle dia. Biasa mesti ada dua kisah punya. So tak payah ambil tahu, lagi senang kita jaga diri kita, ambil tahu untuk macam jadi sempadan saja. Wallahu alam bisawab. Kita fokus on diri kita. Kiranya tajuk kali ni kahwin tu upgrade ke downgrade tu tak ada lah sebenarnya. Tak ada sebenarnya. Dia sebab perkahwinan ni bukan software. Betul tak? Dia benaran ni dia macam ongoing, dia tak ada dia macam kalau software ni satu device dia akan upgrade atau downgrade. Tapi dia akan berubah dari masa ke semasa. Akak rasa masa perkahwinan akak dengan abang masa awal-awal dulu, kita mungkin sejenis telefon segem. Kau tak tahu telefon tu. Lepas tu dah lama sikit dia telefon, mungkin dia naik sikit BlackBerry. Lepas tu sampai sekarang dah iPhone. Kita contohlah. So kita akan, jadi kalau nak kata satu jenis software untuk kita punya device, tak logik. Sebab kita always renew and revamp ourselves. And dalam kita renew and revamp ourselves, kita akan renew and revamp our partner as well. Anak kita pun datang sekali and everything. So hopefully kita semua nampak
At the end of the day, perkahwinan adalah sunnah. Kalau kita tak nak kahwin, jangan cakap tak nak, kita cakap belum jumpa. At least itulah paling halus yang kita boleh cakap. Wallahu a'lam bishawab. Lepas ni nak kahwin tak? Nah. Gigi jangan ketap. Tak ikhlas nampak tu. Nak kahwin. Cuma belum. Cuma belum jumpa. InsyaAllah. Tu lembut sikit. Okey tak? Bukan untuk saya kot. Pang sekarang. Okey. Kita semua dah faham lah sebenarnya nak kahwin ni tak apa, lambat ke apa. It's okay, take your time. Memang kita kena siapkan diri pun. Betul. Itu kahwin tu something yang komitmen yang life. Kalau ada orang cakap saya dah tua sangat jadi macam tak payah kahwin dah sebab nanti bukannya ada anak pun, ada adoption, ada kita boleh adopt kucing ke, tak ada masalah pun. Dan lagi satu, alang-alang cakap pasal ni, jangan nak kata macam aku tak, marriage is not for me, aku nak childless, jangan macam tu. Benda-benda yang memang ada dalam sunnah jangan terus pangkah. Okey? Okay. It's okay kalau nak take time to be ready, it's okay, tapi jangan pangkah. Betul. Okay. Memang betul. Ini conclusion yang memang semoga kahwin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Okeylah. So, alhamdulillah selesai sudah episod terakhir Kopi dengan Kak Fin. Episod yang ke-10 dah, korang dah habis dah season 1. So sad. Harap korang janganlah rasa serik ke apa ke dalam masa 10 episod ni. Di mana-mana kekurangan kita orang, yang mana-mana ada terkasar, contoh-contoh yang terlebih-lebih, maafkan daripada pihak kami. Kadang-kadang dalam kita berkongsi ada tergelak-gelak besar, tak sopan untuk kita muslimah. Minta maaf sangat, we are struggling tu. So insya-Allah mana-mana yang baik ambil, yang mana tak baik tu jadikan korang punya aku takkan jadi gelak kangkang macam kat sini. Macam ni ngepek ni. So nauzubillah. Okey, semoga kita semua mendapat manfaat di akhirat sana. Amin insya-Allah. InsyaAllah. Okey, so apa lagi? So okay, walaupun ni episod terakhir tapi jangan lupa minggu depan kita akan upload dekat YouTube by Fin Jamal. So siapa yang terlepas ke apa ke, nanti korang buka YouTube by Fin Jamal Isnin depan pukul 11 pagi. Kita orang akan upload. Kalau dia ada topik-topik untuk next season boleh ke? Kalau korang ada topik untuk next season, korang boleh emailkan ke kdkf@fin3.com. Nanti kita orang akan baca. It's okay kalau korang tak tahu macam mana nak construct, it's okay, bagi tahu je apa-apa kita orang akan baca. InsyaAllah. Tapi jangan risaulah, tajuk-tajuk tu tajuk-tajuk kita rasa boleh borakkan. Cuma betul. korang kena ingatlah kita bukan borak agama tau. Nampak je pakai ni kop bagai kita ni. Kita borak kopi yang Kak Fin je. Alright. So itu saja. Dah habis dah season 1. Terima kasih anak-anak. InsyaAllah jumpa lagi. Salam sayang daripada Kak Fin. Dan saya Alia. Nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Bersama susu Juna, susu kambing sedap. Ma'asalamat. Wa ilal liqa. Jumpa next season.